Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 4 Kafa Al-Fatih Education Center Kota Sas, Kuantan, Pahang. Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Jadi insyaAllah pada hari ini untuk mata pelajaran sirah kita akan pergi pelajaran yang pertama, iaitu jihad Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi hasil daripada kamu belajar ni, apa yang kamu akan dapat adalah kamu akan menghurai, murid dapat menghurai konsep jihad dalam Islam dengan baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kamu tengok muka surat 1 tu. Okey, muka surat 1 tu unit 1, konsep jihad dalam Islam. Okay, kita tengok kat situ definisi jihad ni, apa yang dimaksudkan dengan jihad. Okay, jihad adalah kesanggupan berjuang untuk mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Jihad memerlukan keberanian dan keikhlasan, walaupun dengan mempertaruhkan harta dan nyawa, serta bersedia berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadinya maksud jihad ni tadi apa dia? Kesanggupan kita ni selaku umat Islam berjuang untuk mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Tetapi ada sambungan dia lagi, selain daripada mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Apa sambungan dia? Jihad memerlukan keberanian. Kalau kamu penakut, kalau kita umat Islam penakut, kita akan tolak jihad. Kita tak nak berjihad. Tapi kita kena berani dan juga ikhlas. Kalau kita terpaksa pun, itu yang kalau dah sampai ke medan perang, kita akan berpatah balik sebab kita tak ikhlas. Jadinya keberanian dan keikhlasan, walaupun dengan mempertaruhkan harta, walaupun kita terpaksa bawa keluar duit, walaupun kita terpaksa mempertaruhkan nyawa juga. Mungkin kalau kita berjihad kita mati, tetapi kita bersedia kerana semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua, sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Kenapa Islam membenarkan berperang? Okey, yang pertama adalah mempertahankan diri. Maksudnya mempertahankan diri ni macam mana? Kalau misalnya kita terancam tetapi kita tidak bersalah, boleh berperang kerana kita mempertahankan diri kita. Sebagai contoh, rumah kita dimasuki pencuri. Kalau kita mampu untuk menanganinya, kita mampu untuk membanteras, kita mampu untuk melawan, takkan kita nak diam je. Marilah masuk rumah saya, masih buka pintu. Nak mencuri rumah saya je, tolong pula buka pintu. Tunjuk duit saya simpan kat sini, barang mas tingkat atas je, amai nak ambil barang mas kat atas. Takkan gitu. Jadinya kita kena mempertahankan diri kita. Okay, yang kedua adalah memelihara kesucian agama Islam. Allah bagi kita berperang, Islam bagi kita berperang kerana yang kedua adalah memelihara kesucian agama Islam. Kalau ada agama lain hina agama kita, agama lain nak cari pasal dengan agama kita, kita tak buat apa-apa pun, dia sibuk nak hina kita, hina Nabi kita, hina Tuhan kita, hina Allah, lukis Nabi dalam gambar kartun. Takkan kita nak biar je, kita tak nak marah. Mesti kita marah. Dekat situ kita boleh orang kata Islam membenarkan kita berperang. Tetapi sekarang ni alhamdulillah lah semuanya terkawal, kerana kita ni hidup dalam masyarakat majmuk. Kita ada Melayu, India, Cina, tetapi semuanya aman damai. Tetapi ketika zaman Rasulullah dulu, adanya orang-orang jahiliah ni, orang-orang kafir ni, dia memang suka cek pasal dengan Islam. Jadi Nabi berperang pada ketika itu. Nabi kumpul para sahabat, Nabi kumpul orang-orang Islam, pergi berperang. Peperangan ni kamu akan belajar lepas ni. Apa dia? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. 3 peperangan besar yang Nabi dengan umat Islam pergi berperang. Diorang berperang sebab apa? Berperang semata-mata nak memelihara kesucian Islam ni tadi. Poin yang kedua tu boleh kait dengan tajuk lepas ni, 3 peperangan tu. Okay, yang ketiga dia kata apa? Memelihara kedaulatan negara dari musuh. Contohnya
Zaman Nabi dulu nak mempertahankan kota Mekah, sanggup berperang. Nak mempertahankan kota Yasrib Madinah pun berperang. Ataupun kita ambil contoh kita kat Malaysia ni, dulu adanya Jepun, adanya komunis, atuk nenek kita pergi berperang untuk apa? Mempertahankan negara. Takkan kita nak bagi negara kita ni, Malaysia ni, ataupun nama dulunya Tanah Melayu ni, kepada orang lain. Tanah Melayu ni, Malaysia ni kita punya. Kita orang Melayu, kita orang Islam ni punya. Jadi kita kena mempertahankan kedaulatan negara kita. Kita tak boleh mudah sangat menyerah kalah. Datang je agama lain, bagi sikit RM1, tak apalah, ambil lah Malaysia ni, tak boleh ambil lah Pahang ni, tak boleh. Malaysia ni memang dijadikan untuk kita orang Islam, orang Melayu. Jadi kita kena mempertahankan kedaulatan negara kita daripada musuh-musuh Islam. Yang keempat adalah menentang pencabulan perjanjian. Zaman Nabi dulu ada juga kisah apa ya? Maafkan saya. Kata kalau perjanjian Hudaibiyah. Maaf kalau saya tersilap. Tetapi dalam perjanjian, tetapi jika kita dah buat perjanjian, maksudnya orang Islam dah buat perjanjian, tak kisahlah dengan orang Islam sendiri ke ataupun dengan orang kafir ke, tetapi dia langgar perjanjian tu, Islam membenarkan kita berperang. Zaman Nabi dulu pernah berperang disebabkan pihak musuh pada ketika itu melanggar perjanjian. Dia dah janji dah dengan Nabi, isi perjanjian tu sekian-sekian, tidak boleh berperang, tidak boleh adalah peraturan-peraturan dia, tidak boleh membawa senjata. Kalau bawa senjata pun kena bersarung dan sebagainya. Tetapi jika pihak musuh buat juga, itu dah dikira melanggar perjanjian. Jadinya boleh berperang. Jadi kamu tengok masih lagi muka surat 2, bahagian jihad. Jihad ni terbahagi kepada 2. Apa dia kat situ? Dalam kotak tu dia tulis jihad. Lepas tu ada pecahan dia, terminda dekat situ. Yang pertama jihad al-asghar, jihadul asghar, ataupun yang keduanya, dan yang kedua jihadul akbar ataupun jihad al-akbar. Di mana jihad al-asghar ni adalah jihad kecil. Al-asghar ni kan kecil. Kamu kan belajar bahasa Arab dengan Ustazah Aisyah. Bahasa Arab apa dia? Saghir kecil, kabir besar. Jadi jihad al-asghar jihad yang kecil, jihad al-akbar jihad yang besar. Al-akbar, cara kamu nak ingat senang saja. Kamu ingat al-akbar je sudah. Kamu semua semayang kat takbiratul ihram, Allahu akbar. Maksudnya apa? Allah Maha Besar. Akbar tu besar. Jadi kamu pun ingat jihad akbar. Nak susah apa? Akbar besar, jihad besar. Jadi bila kamu dah tahu akbar tu besar, secara automatik kamu memang hafal lah yang satu lagi tu jihad kecil lah. Maksudnya al-asghar tu jihad kecil. Jadi kita tengok apa perbezaan jihad al-asghar, apa perbezaan jihad al-akbar. Kita tengok kat sini. Jihadul asghar, jihad al-asghar, jihad kecil ni apa maksud dia? Berjuang untuk mempertahankan agama di medan perang, menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran. Jadi mesti kamu macam pelik. Ingat ke hak yang kita pergi perang tadi tu jihad besar? Ada. Rupanya perang mempertahankan agama di medan perang, menegakkan kebenaran ni, menentang kemungkaran ni maksudnya apa dia? Menegakkan kebenaran, menentang kemungkaran. Kita berperang tadi maksudnya jihad kecil sahaja. Mesti kamu pelik, kenapa jihad kecil? Habis tu jihad besar apa dia? Kita tengok pula jihad al-akbar apa dia. Kalau berperang pun jihad kecil, jadi kita tengok jihad akbar ni, jihad yang besar ni apa dia? Masih lagi kat muka surat 2 tu dia kata berjuang untuk melawan hawa nafsu dan maafkan saya, berjuang untuk melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Sesiapa yang berjaya melawan hawa nafsu dan godaan syaitan pasti akan berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat, serta mendapat balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tahu dah kat sini. Kalau berperang, mempertahankan agama, menegakkan kebenaran, melawan kemungkaran, itu jihad kecil. Kalau jihad besar ni, melawan hawa nafsu. Maksudnya dekat sini, melawan hawa nafsu ni adalah jihad yang besar. Sebagai contoh yang saya boleh ambil contoh macam ginilah. Kita tak lama lagi dah nak Ramadan kan, ni pun dah Rajab dah. Apa dia doa nak masuk ke Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Kita ambil contoh bulan puasa lah. Tak ada orang dekat rumah. Tekak kering ni. Dah tak ada orang dekat rumah. Tak usah ceritalah, Allah tu memanglah Allah nampak kita, tetapi kita ni tadi takut dengan Allah tu, kita tak rasa takut sangat sebab Allah kan tak nampak. Kita takut dengan mak ayah kita lagi. Contoh kan, kat rumah tak ada orang, tekak kering ni bulan puasa ni, bulan Ramadan ni.
nafsu awak berlonjak-lonjak membuak-buak nak suruh pergi kat kowe tu ambil air yang paling sejuk sekali, pulas pula dekat sejuk. Nak minum. Maksudnya kat situ apa dia? Kalau kamu ambil juga cawan, pergi juga tak ada air minum, maksudnya kamu gagal melawan hawa nafsu. Maksudnya kamu ni tak boleh termasuk dalam jihad al-akbar, kamu gagal. Tetapi kalau kamu berjaya juga tahan sampailah azan maghrib, maksudnya kamu orang yang hebat. Maksudnya kamu ada dalam kategori jihad al-akbar ni, iaitu berjaya melawan hawa nafsu. Kamu sanggup tahan ni tadi, ikutlah kering tekak ke apa ke, aku nak tunggu juga azan maghrib sampai buka puasa. Macam tu alhamdulillah. Maksudnya kita berjaya melawan hawa nafsu. Jadi apabila kamu berjaya melawan hawa nafsu, jadi kamu akan berjaya dalam hidup dunia dan akhirat serta mendapat balasan yang dijanjikan Allah. Apa dia Allah janji apa? Allah janji syurga, Allah janji nikmat syurga, Allah janji untuk terangkan kubur kita. Jadi Allah akan bagi pada kita sebab kita berjaya melawan hawa nafsu. Okay. Jadi kita tengok muka surat yang ketiga. Okay. Muka surat yang ketiga, tuntutan jihad di negara kita. Okay, jadinya dia kata apa kat sini? Medan jihad sangat luas, tidak kepada menentang musuh Islam sahaja, malahan menuntut ilmu, mencari rezeki, membasmi kemiskinan, meningkatkan dan memajukan negara, memertabatkan agama juga dikira sebagai jihad. Jadi jihad ni selain pada kamu tadi yang contoh saya bagi berperang lawan hawa nafsu, apa lagi? Medan jihad ni luas. Sebagai contoh, macam dia katalah, tidak kepada menentang musuh saja. Bukan maksudnya asal nak jihad je kena pakai baju besi, bawa pedang, perang. Ada banyak jihad ni. Sebagai contoh apa dia? Menuntut ilmu. Macam kamu sekarang, kamu sanggup tengok video ni yang panjangnya mungkin 10-20 minit. Maksudnya menuntut ilmu, kamu jihad. Kamu sanggup abaikan dulu kartun, kamu sanggup abaikan dulu game PUBG ke apa ke, semata-mata untuk menuntut ilmu. Apa lagi? Mencari rezeki. Contoh mak ayah kamu, kalau nak kira letih, nak kira mengantuk, memang letih mengantuk lah. Tetapi dia sanggup korbankan letih tu, mengantuk tu tadi, malas tu tadi, semata-mata untuk mencari rezeki yang halal. Okay, apa lagi contoh? Membasmi kemiskinan. Contoh macam kita ada Abid Liu. Abid Liu ni bagus orang dia, ataupun anak murid dia seorang lagi tu, Ustaz tidur tu. Dua individu ni adalah individu yang membasmi kemiskinan, pantang dengar orang susah. Ceritalah orang susah tu kat Sabah ke, Sarawak ke, Kelantan ke, Pahang ke, mana ceruk mana dalam Malaysia ni, sampai atas laut, bajau laut dia pun dia pergi, semata-mata nak membasmi kemiskinan. Itu pun dia kira jihad. Apa lagi? Meningkatkan dan memajukan negara, pun jihad juga. Dan lagi satu, mempertabatkan agama juga dikira sebagai jihad. Sebagai contoh, mempertabatkan agama ni dulu zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang dia buat Islam Hadari, yang tu cuba mempertabatkan Islam tu dalam Malaysia ni. Jadi dia buat Islam Hadari pun dikira jihad. Okay, dekat situ ada dalil Al-Quran, masih lagi muka surat 3, surah As-Saff ayat 10 hingga 11. Dia kata apa itu? Firman Allah. Okay, saya baca terjemahan aja. Okay, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azabnya pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Okey, ini adalah dalil jihad, iaitu surah As-Saff. Jadinya kalau ada soalan tanya apakah dalil Al-Quran mengenai jihad, jadi kamu kena jawab surah As-Saff ayat 10 hingga 11. Okey, dalam dalil ini adalah menyarankan ataupun menyuruh kita ni umat Islam untuk berjihad. Okey, dekat bawah tu ada gambar masjid negara tu, dia lukis kat situ. Jadi dekat sini image dia tak terang. Kalau kamu nak nampak image yang lebih cantik, kamu pakailah smartphone kamu tu, ataupun smartphone ibu dan ayah kamu tu, laptop ke tablet ke, kamu Google, kamu tulis masjid negara. Nanti kamu tengok image dia. Cantik masjid negara tu. Dia punya kubah dia semua apa tu macam bentuk payung macam tu. Mungkin ada yang dah sampai. Maklumlah sebelum ni kan boleh rentas negeri, tak ada masalah. Aku pernah sampai ke masjid negara. Alhamdulillah. Jadi kita tengok muka surat yang keempat, muka surat yang terakhir dah. Okay, dia kata apa kat sini? Berani dan bersedia untuk berjihad. Muka surat 4 Okay, berani dan bersedia untuk berjihad. Okay, berani mempertahankan kebenaran adalah jihad yang sangat dituntut dalam Islam.
Setiap umat Islam mestilah berani menegakkan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menentang kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merupakan contoh orang yang berani berjihad walaupun diseksa, malah ada yang dibunuh. Antara sahabat yang diseksa termasuklah Bilal bin Rabah, iaitu orang pertama, manusia pertama yang melakukan azan, Sumayyah dan Yasir. Sumayyah dan Yasir ini di mana ketika itu sudah diketahui mereka ni memeluk Islam, jadi mereka ni diseksa. Dah diberi pilihan, kalau nak murtad, nak keluar balik dari Islam, nak kafir, mereka tak diseksa. Tetapi Sumayyah ni tadi dan Yasir ni tadi tetap mengakui, tetap hingga ke akhir hayat lah, tetap mengakui mereka ni Islam, dan akhirnya mati diseksa, tetapi alhamdulillah mati dalam Islam, dan confirm dah dekat situ syurga. Okay, jadi dekat sini berani dan bersedia untuk berjihad ni bermaksud sebagai contoh yang dia bagi tadi, Nabi dan para sahabat lah. Nabi ni tadi dilemparnya najis, dibalingnya batu, ditawarkan harta, pangkat harta wanita, tetapi tetap nak berjihad juga, tetap nak sebarkan Islam juga. Maksudnya tidak berputus asa. Macam juga sahabat-sahabat, ada yang diseksa sampai mati, macam Sumayyah dan juga Yasir ni tadi. Macam Bilal bin Rabah sampai kena letak batu bapak kebesarnya atas perut tu, tetapi dia tetap dia tak kata ahad, satu apa dia, Allah. Dia tetap memperakui, seksalah aku macam mana pun, sampailah aku mati sekalipun, aku tetap Islam, sampai tahap tu. Jadi kalau kita pun kena jadi sampai tahap tu lah. Jadi kita tengok hikmah berjihad masih lagi muka surat 4. Hikmah ni maksudnya kebaikan jihad. Apa dia? Yang pertama sekali, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berjihad, kebaikan berjihad, Allah akan redha dengan kita dunia dan akhirat. Okay, yang kedua, mendapat ganjaran syurga. Ini hak kita nak, sebab tu lah tadi saya kata para sahabat itu sanggup mati kena seksa. Sumayyah dengan Yasir tu sampai mati kena seksa. Sebab apa? Dia tahu dah dapat ganjaran syurga. Yang penting mati dalam Islam. Okay, yang ketiga, mendapat ganjaran syahid. Bila dah kena seksa, mati pula dalam Islam, itu dia kira mati syahid dah tu. Ataupun mendapat ganjaran syahid ni tidak semestinya mati kena seksa dengan musuh, tidak semestinya mati dalam peperangan. Sebagai contoh, kamu ingin menuntut ilmu, contohlah ni, nauzubillah min zalik lah, kamu kaya-kaya bersikap nak datang ke sekolah, nak datang ke kafah, tiba-tiba terjatuh meninggal dunia, syahid lah. Kerana kamu nak menuntut ilmu tadi jihad. Bila jihad, kamu akan dapat pahala syahid. Okay, yang keempat, berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Yang ni kita nak ni, dunia pun berjaya, akhirat pun jaya. Jangan dunia je kaya-raya sampai akhirat miskin, rangkak-rangkak minta amalan dengan orang nak masuk syurga. Tak nak macam itu. Maksudnya dekat dunia kita berjaya, dekat dunia kita bagus, dekat dunia macam mak ayah kamu kerja bagus-bagus, orang hebat-hebat, dekat akhirat pun nak hebat juga. Sama hebat, dunia hebat, akhirat pun hebat. Okay, nombor 5, mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ikhlas dalam jihad, maka Allah akan bantu kita. Walaupun awalnya tu susah. Contoh macam Abed Liu tu tadi. Kalau kamu pernah dengar talk dia sebelum ni pun, percakapan dia sebelum ni pun, dia kata apa? Dia kata kalau dia fikir-fikir balik, memang agak suka untuk dia buat misi-misi kemanusiaan sampai tahap yang dia buat sekarang ni. Tapi dia kata apa? Dia yakin yang Allah tu ada. Jadi apabila dia niat sahaja nak tolong orang, dia niat je asalnya, dia buat je, dia teruskan je, lantaklah apa nak jadi pun, hanya Allah tolong. Jadi mendapat pertolongan Allah. Jadi hasil daripada Allah tolong tu sampai ke hari ni dia tetap menolong orang, alhamdulillah. Okay, jadi kita tengok sikit pengajaran dia tu. Muka surat 4. Okay, nombor 1, setiap orang Islam wajib mempertahankan kesucian diri, agama, keluarga dan negara. Maksudnya setiap orang Islam tu siapa? Kita lah. Saya dalam video ni, kamu yang tengok video ni. Setiap orang Islam wajib mempertahankan kesucian diri, agama, keluarga dan negara. Yang kedua, jihad memerlukan kesabaran dan keberanian. Nak jihad ni kena sabar, kena berani. Kalau penakut, kalau tak sabar, tak boleh berjihad. Itu ya, zaman Nabi dulu ada sahabat yang lepas ke medan perang, dia patah balik. Sebab tak berani, sebab tak ikhlas pun. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu adalah yang lebih utama. Ini kategori jihad al-akbar tadi. Kalau kamu berjaya melawan hawa nafsu kamu pada benda-benda yang negatif, tapi kalau hawa nafsu kamu tu beronjak-onjak nak pergi semayang 5 waktu kat masjid, tak apalah, pergilah, alhamdulillah, hak tu bagus. Yang ni dok nak buat jahat kerjanya, ada je benda ni. Nak konten sekolah, tak nak buat kerja sekolah, yang tu kamu kena lawan. Bila kamu berjaya lawan, itu maksudnya kamu dah berjaya dalam jihad. Okay. Nombor 4,
masih lagi muka surat 4 kita ada kat pengejaran sekarang ni. Memajukan ekonomi diri, keluarga dan negara dikira berjihad dalam Islam. Jadi apabila kita memajukan ekonomi diri, contoh macam mak ayah kamu pergi kerja tadi, memajukan ekonomi keluarga, ada rumah, ada kereta, ada kewangan yang cukup, memajukan juga ekonomi keluarga dan negara. Dan negara macam mana kita bayar zakat misalnya, pun dikira jihad. Kamu bayar, mak ayah kamu bayar zakat tu tak semestinya zakat fitrah bulan Ramadan. Macam kamu orang berada, kamu bayar zakat pendapatan, misalnya ada ternakan, zakat ternakan, apa lagi, emas banyak, mak kamu emas banyak, zakat emas, itu pun dia kira memajukan pendapatan kepada negara, kepada ekonomi Islam maksudnya. Jadi kita pergi muka surat 5. Dan muka surat 5, aktiviti 2 tu kamu abaikan. Kamu tengok aktiviti 1. Saya nak kamu jawab aktiviti 1 saja. Dia kata kat sini, jawab semua soalan ini dalam buku latihan. Okey, jadi dekat sini buku latihan tak dapat lagi. Pihak kafar tak pulang lagi buku latihan kamu. Okey, jadinya dekat sini kamu ada 2 pilihan. Bukan tak buat langsung. Ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah kamu jawab sahaja dulu dalam kertas kacang ke, dalam kertas A4 ke, kamu tulis macam biasa, kamu tulis hari, kamu tulis sirah, tarikh, kamu salin balik tajuk dia, jawab semua soalan. Kamu tulis nombor 1 sampai nombor 5. Nanti dapat buku latihan, kita tampal je. Ataupun yang kedua, kamu tunggu buku latihan dapat baru buat. Tapi kalau kamu tak nak kerja tertangguh, maksudnya subjek lain pun ada juga. Subjek akidah ada kerja dia, subjek ibadah ada kerja dia, subjek Arab ada kerja dia, asal tahu Quran ada kerja, Jawi ada kerja. Itu tak kira lagi sekolah kebangsaan, sekolah pagi. Artinya saya sarankan kamu jawab saja dulu, dapat buku latihan kita tampal. Jadi dekat sini kita tengok nombor 1, dia kata apa? Aktiviti 1 saja. Dia kata apakah erti jihad? Kamu salin balik apa erti jihad. Kalau kamu tengok, kamu cari balik jawapan dia. Okey. Nombor 2, nyatakan 3 ciri yang ada pada orang yang jihad. Apa dia? Cari dalam petikan kat atas tu. Kalau kamu tak ingat, saya terang tadi. Nombor 3, senaraikan 3 sebab Islam membenarkan jihad. Ada sebab kenapa Islam membenarkan jihad. Nombor 4, apakah jihad besar yang dituntut dalam Islam? Apa dia? Yang saya ambil contoh minum air bulan puasa tadi. Jihad apa tu? Kecil ke besar ke? Yang kelima, nyatakan 3 hikmah jihad, 3 kebaikan jihad. Jadi antara soalan 1, 2, 3, 4, 5 ni, kesemuanya kamu boleh cari jawapan. Contoh dekat dia tanya erti, dekat muka surat 1 ada. Kalau dia tanya sebab, dekat muka surat 2 ada. Dia tanya jihad apa yang melawan hawa nafsu, dekat muka surat 2 ada. Dia tanya apa lagi? Dia tanya hikmah berjihad, dekat muka surat 4. Semua jawapannya ada dekat muka surat 1 sampai muka surat 4. Jadi sebarang kekurangan, saya mohon maaf, kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran secara atas talian ni. Jadi akhir kata daripada saya, jadi jika ada persoalan kamu boleh WhatsApp saya. Dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.